Dalam hadis Nabi SAW disebut, Nabi pertama yang mengingatkan kaumnya pasal angkara Dajjal adalah Nabi Nuh AS. Nabi tak sebut Nabi Adam, Nabi Idris, tak, Nabi Nuh AS. Okey. Jadi maksudnya Dajjal ni dah wujud pada zaman Nabi Nuh AS. Dan para ulama sirah kata Dajjal adalah kaum Nabi Nuh AS. Dia adalah kaum Nabi Nuh. Okey, sebab apa kaum Nabi Nuh? Okey, kita tengok. Nabi pertama yang mengingatkan kaumnya pasal Dajjal adalah Nabi Nuh AS. Dalam hadis Nabi SAW disebut, Nabi pertama yang mengingatkan kaumnya pasal angkara Dajjal adalah Nabi Nuh AS. Nabi tak sebut Nabi Adam, Nabi Idris, tak, Nabi Nuh AS. Okey. Jadi maksudnya Dajjal ni dah wujud pada zaman Nabi Nuh AS. Dan para ulama sirah kata Dajjal adalah kaum Nabi Nuh AS. Dia adalah kaum Nabi Nuh. Okey, sebab apa kaum Nabi Nuh? Okey, kita tengok. Ada satu orang sahabat namanya Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari. Satu orang sahabat dia ni adalah kumpulan nelayan. Okey, kat Mekah Madinah mana ada laut? Okey, dia ada dalam 200 km daripada Madinah ada satu tempat nama Yambuk. Yambuk Yanun Ba'ain, Yambuk YAMBU apostrophe Yambuk. Yambuk. Okey. Kalau kita tengok peta Mekah Madinah Mekah Madinah, kalau kita tengok peta Mekah Madinah, kalau peta depan kita, kalau sebelah kanan itu adalah Laut Parsi. Kalau sebelah kiri itu Laut Merah. Jadi maknanya Yambuk ni di Laut Merah. Bagian Laut Merah. Jadi 200 km daripada Madinah ada tempat nama Yambuk. Yambuk ni kota lama tau. Kota lama. Saya kalau pergi Madinah, saya akan diving kat Yambuk. Jemaah semua dah okey kan. Saya kena taksi pergi Yambuk, diving sehari, esok balik. Air di Laut Merah memang cantik air dia. Kalau koral cantik belah kita. Sebab koral ni cantik belah kita. Sana ikan-ikan lah. Ikan-ikan ya. Okey, Yambuk. Dan sana saya suka diving belah sana sebab sana kawasan peperangan Perang Dunia Pertama, Perang Kedua, jadi banyak kapal-kapal karam kat situ. Jadi best kapal karam. Menyelam. Saya dengan Zal main instructor penyelam. Kalau kapal tahun Perang Dunia Kedua yang ada kat Malaysia ni dekat Kuantan, Saint Rifals. Saint Rifals kat Kuantan. Tapi 70 meter. Kat Kuantan. Jadi itu biasa good technical lah. Good recreational, bagi recreational boleh turun 40 meter je. Okey, kita balik. Jadi satu orang sahabat nama dia adalah Tamim Ad-Dari. Waktu tu dia belum Islam tau. Tapi dia menganut agama Nasrani. Dia ahli kitab lah. Macam dia dah faham daripada kitab ni. Okey. Dia adalah nelayan. Satu hari dia punya misi, dia nelayan yang berjiwa besar. Dia kata dia bawa tim dia 30 orang. Maknanya kapal dia besar juga. Dalam hadis tu 30 orang dia bawa. Maknanya kapal dia besar. Maknanya kita nak keluar ke laut yang dalam, lebih luas lagi. Dia bawa 30 orang tim dia, kru dia. Jadi dia mula keluar daripada teluk Laut Merah tu. Teluk atas tu dia belah kiri Djibouti semua, batu bawah tu Yaman kan. Yaman. Dia menuju ke arah belah kita timur. Tiba-tiba tersesat selama 30 hari di lautan. Dan dia terdampar di satu pulau. Okey. Kalau tengok ulama tafsir hadis ni, ada yang kata dekat India. Kawasan India yang banyak pulau adalah dekat dengan Maldives. Maldives tu banyak pulau kecil-kecil. Tapi pulau kat Maldives tak horror. Sebab dia memang pulau yang tak horror. Pulau-pulau yang horror yang banyak ni adalah kawasan kita. Kawasan kita. Belah Nusantara ni, Indonesia, Thousand Island, belah kita ni. Tapi ulama tafsir hadis ni banyak kata belah-belah India. Wallahu alam. Tapi ada yang kata kalau dia kata belah-belah India punya kepulauan, sebab dia sesat 30 hari. Kalau kita naik kapal 30 hari punya sesat heading ke timur memang sampai belah-belah kita. Tapi wallahu alam
Sebab Tamim Ad-Dari dia memang lost 30 hari. 30 hari itu dia lost. Dan tiba-tiba terdampak ke satu pulau. Kan? Sampai di pulau itu okey, nasib dia jumpa pulau, dapat air. Kan? Sebab air lah, penting sekali kan, sampai pulau dapat air. Turun-turun dia nampak satu binatang besar. Binatang ni berbulu. Tamim Ad-Dari sebut bahawa binatang ni berbulu, baring macam itu sampai tak tahu mana kepala, mana dia punya punggung. Mana pelik ni berbulu kan. Tiba-tiba binatang bangun. Bangun macam tu kan. Tengok Tamim Ad-Dari, dia pun datang dekat, dia pun kira macam paksa lah. Jom, macam mari, aku ajak kau pergi itu tempat. Jadi dia masuk satu gua. Tamim Ad-Dari menceritakan dia nampak satu orang yang besar dirantai. Maknanya badan besar bukan daripada kaum, maknanya selepas Nabi Nuh AS. Sebab zaman Nabi Nuh AS, hatta Firaun Kufu pun badan dah besar macam kita je. Kan? Tak percaya kalau pergi Museum Mesir, kat situ banyak Firaun dia, hatta Ramses II pun ada, badan dah besar-besar kita je. Kalau badan besar, maknanya bukan daripada umat selepas Nabi Nuh. Selepas Nabi Nuh semua badan dah kecil-kecil lah. Kan? Okay, sebab tu dalam hadis Nabi sebut, Nabi pertama yang bicara mengenai ke angkara Dajjal Nabi Nuh AS. Okay, Nabi Nuh AS. Okay. Kemudian dia pun bertanya kepada orang tu, kau daripada mana? Oh, aku daripada Jazirah Arab. Dia berbual kemudian dia bertanya, kalau orang bahas, dia suruh bahasa, wallahualam. Tamim Ad-Dari tak sebut apa komunikasi dia. Pelik, Dajjal boleh cakap Arab pula, wallahualam. Saya cari juga apa bahasa dia, tak jumpa setakat ni. Tapi mana bahasa yang boleh difahami, mungkin bahasa isyarat, kita tak tahu. Tapi maknanya Tamim Ad-Dari cerita balik. Apa antara dia tanya? Dia kata, adakah satu orang ada lelaki telah mengaku menjadi Nabi akhir zaman? Kan? Ya, ada. Diturunkan padanya Al-Quran, kitab kan? Ada tak kaumnya percaya tu tak? Oh, kaumnya ada tak percaya kat dia. Kata, maknanya okey, dah lahir dah ni orang tu. Ada tak di Bisan? Dalam hari itu Bisan telah ditanam pokok-pokok kurma. Adalah pokok kurma Bisan. Maka Tamim Ad-Dari kata apa? Nanti di sana akan banyak ditanam pokok-pokok kurma. Bisan ni adalah satu tempat dekat Israel, dekat Palestin, Palestin, antara Nazares dengan Jericho. Antara Nazares dan Jericho ada satu tempat, kalau orang Yahudi panggil nama dia Bait Syi'an. Bait Syi'an. Bait Syi'an. Orang Arab sebut Bisan. Dajjal tanya pada Tamim Ad-Dari, kalau ikut lafaz hari itu, ada tak Bisan telah ditanam dengan pokok kurma? Oh, adalah. Oh, nanti dia akan ditanam dengan banyak. Ya. Jadi ibu bapa kata tuan sekalian, sekarang ni dekat Bisan penuh pokok kurma. Sebab tanah kat situ memang sesuai dengan kurma dan memang besar-besar. Kalau dia kata kita beli kurma daripada Palestin, besar, sedap, lemak, itu di Bisan. Kurma daripada Bisan. Betul kan? Itu daripada Bisan. Dajjal tadi kat situ nanti akan ditanam penuh pokok kurma. Dan saya bawa orang pergi Palestin. Ini pun malam tadi jemaah kita terbang sana, kan? Memang penuh pokok kurma situ kat Bisan sekarang. Kemudian ditanya lagi, adakah Tasik Galili telah surut airnya? Kan? Tasik Galili ni adalah satu tasik dekat Nazares. Kan? Maka Dajjal kata apa? Nanti tasik itu akan surut. Dan tuan-tuan sekarang Tasik Galili 1 tahun 1 meter turun. Kan? Tasik Galili itu dalam dia hanya 50 meter. Kalau konsisten turun 1 tahun 1 meter, mana 50 tahun lagi kering. Dajjal tanya tau, adakah tasik itu kering? Ada air dia. Nanti dia akan kering air dia. Air itu kering, tak tahun. Saya ada gambar 2013, gambar yang sama 2017, dah memang jauh dah. Kan? Okey, kemudian pendekkan cerita, Dajjal pun lepaskan Tamim Ad-Dari. Kan? Dan dia pun maknanya dapat heading balik
sampai dekat sekitar Yambuk tu, sebab dia belum Islam lagi. Sampai dekat sekitar Yambuk tu sebab Dajjal yang cakap adakah orang yang telah dibangkitkan, dia pun pergi ke Madinah. Sampai di Madinah waktu tu maghrib, lepas solat maghrib, dia pun cakap, wahai Muhammad, aku ni adalah satu grup nelayan. Aku jumpa, dia pun ceritalah Dajjal dan sebagainya, dan Nabi cerita mengenai Dajjal sampai tengah malam, sampai hari tu solat Isyak dilambatkan sebab majlis ilmu lah, macam ada majlis ilmu kan, cerita pasal Dajjal kan. Okey, dan kemudian Nabi pun cerita kat kita macam mana cara kita untuk selamat daripada Dajjal tu. Okey, sebab itu ibu bapa kat tuan-tuan sekalian kan, kita sebelum kita pergi pada bab apa amalan-amalan kan, ketika Dajjal keluar nanti, dia punya sombong, dia macam sombong seperti mana yang digambarkan umat Nabi Nuh AS. Dia punya sombong kan? Dan apa yang dia tahu, kalau dalam bahasa kitab lama sihir lah kan, bahasa moden kita teknologi lah. Teknologi yang dia tahu adalah teknologi yang macam zaman Nabi Nuh AS. Dia boleh pergi ke satu tempat dengan sekelip mata je. Pom sini, pop sana. Timur dan barat sekelip mata je. Kan? Dia boleh menghidupkan orang mati. Kan? Dan Nabi ajar amal. Dan kalau Dajjal keluar Nabi bakal kesilam, bukan senang tau. Fitnah dia besar. Cuba kita bayangkan ya. Dia na'udzubillah kan. Dia datang kat kita kan. Dia cakap, Mak ni umur 70 tahun mak ya. Mak sakit apa mak? Mak ni sakit pinggang Dajjal. Oh iya ke mak ya? Lutut pun sakit ni Dajjal. Oh iya ke mak? Mak, gini lah mak ya. Saya buat mak, saya sembuhkan mak jadi mak macam umur 17 tahun. Mak suka tak mak? Oh suka Dajjal. Okey. Tapi, bukan senang tau. Okey. Dia buat dengan sihir ataupun bahasa teknologi lah tu. Dengan teknologi tu, kita tua jadi 17 tahun balik, boleh berjogging balik tau. Mak, boleh tak sembah saya, ikut saya mak? Oh, kalau tak ya, boleh tak bayang susahnya? Kita cakap, Dajjal datang kita larilah. Oi, bukan senang tu. Bukan sesenang tu. Sebab tu Nabi nanti saya kongsikan apa nak buat. Apa nak buat Okey. Katakanlah dia jumpa kita kan. Awak ni sedih kenapa dik? Mak saya meninggal. Tak apa. Saya hidupkan balik dia ke boleh? Main kubur tunjukkan. Kubur hidupkan balik mak. Mak. Okey. Saya hidupkan balik. Nak ikut saya tak? Bukan semudah tau. Bukan mudah. Dia bukan sekali Dajjal kita larilah. Mata dia satu kan. Dia nampak dia larilah. Tak semudah itu tau. Tak semudah itu. Sebab itu dia panggil fitnah Dajjal. Fitnah ni maknanya daya tarikan. Fitnah ni maknanya daya tarikan. Dia bukan mudah. Bukan mudah. Ada Allah bagi satu kepada dia. Okey, kalau dalam bahasa kitab orang nak mudah faham sihir lah nama dia. Tapi kalau tengok sebenarnya dia ada ilmu yang kita tak ada. Dia ada ilmu yang zaman Nabi Nuh AS punya maju tu dia ada, yang kita tak ada. Sebab tu dia tengok kita kan, dia katakan dia keluar, dia tengok kita kan, aku terbang je kau, aku hilang kau, pling, keluar kat sana, pling. Dia ada ilmu yang kita tak ada. Sebab itu tidak ada manusia yang boleh kalahkan Dajjal, hatta Imam Mahdi pun tak boleh. Tak boleh. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Isa AS. Okey. Nabi Isa ni, gelaran Nabi Isa apa? Al-Masih. Al-Masih ni berasal daripada masaha, maknanya pegang. Masaha ni pegang. Pegang. Maknanya apa yang diberikan kepada Nabi Isa ada pada Dajjal, apa yang diberi pada Dajjal ada pada Nabi Isa. Nabi Isa boleh hidup orang mati, Dajjal boleh hidup orang mati. Nabi Isa boleh ubat orang yang sakit yang pelik-pelik, Dajjal boleh ubat. Nabi Isa boleh turunkan hidangan daripada langit, Dajjal boleh turunkan hidangan daripada langit. Sebab itu dalam ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Isa AS, waktu tu orang Islam kita, na'udzubillah, dengan fitnah macam tu, ada yang ikut, ada yang kan, ada yang memang kena seksa dan sebagainya.
ketika itu Nabi Isa alaihissalam datang, itu yang disebut idzal masih yaqtulul masih. Hanya al-masih saja yang akan dapat membunuh al-masih. Ataupun dalam bahasa Melayu kita, apabila buku bertemu ruas. Nabi Isa dengan Dajjal saja. Okey. Kita baca hadis, kita dengar, kita tahu ending story dia. Dajjal mati kena bunuh lah tu kan. Kita tahu dah kita. Tapi tak semudah itu sebab dia dua orang tu setanding. Kan? Dia tidak semudah itu. Ketika peperangan antara Nabi Isa AS dengan Dajjal tidak semudah itu. Jadi apabila dua-dua ni sama kuat, dua-dua berperang, siapakah yang menang? Orang yang menang, orang yang dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu tentera Nabi Isa waktu tu memang orang yang memang hati itu memang bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dua-dua sama hebat. Kan? Kita sebab tahu ending story dia. Kan? Kena bunuhlah Dajjal tu. Kan? Itu betul kita tahu kan. Tapi tidak semudah itu. Jadi Dajjal dibunuh, kata hadis Nabi SAW, yuqtalud Dajjal bibabin Lud. Dajjal tu dibunuh di pintu kota Lud. Pintu kota Lud 15 km daripada Tal Abib. Kan? Dan Israel orang Israel bina kem tentera dekat kota Lud. Orang Israel Israel ni dia tahu hadis, dia baca hadis tau. Dia bina ke tentera Lud. Kalau pergi kat kota Lud tu, jet-jet pejuang Israel selalulah pergi terbang turun dekat kota Lud tu. Sebab antara penyokong dia kan besok adalah Bani Israel yang tidak beriman. Dia akan lead tu. Bani Israel yang tidak beriman. Jadi maknanya dia datang tu, dia tengok kita pakai senapang, pakai pistol kat dia gelak aje. Ini kau guna apa benda kau orang ni? Ada gelak gitu. Sebab tu dia punya sombong macam sombong umat Nabi Nuh AS. Kan? Sombong umat Nabi Nuh AS. Ibu-ibu kakak tuan-tuan muslim Ahmad Allah sekalian. Okey, bab yang agak terakhir, bukan terakhir lagi, agak terakhir. Apa Nabi pesan? Nabi pesan Imam Mahdi dulu. Imam Mahdi dulu. Okey, Imam Mahdi ni bila dia bangkit, dia keluar nanti, Imam Mahdi ni dia pun tak nak jadi Imam Mahdi tau. Jadi siapa yang mengaku Imam Mahdi, dia bukan Imam Mahdi. Dia pun tak nak jadi Imam Mahdi. Kan? Dia dibai'ah kau Imam Mahdi. Aku tak nak, aku cari orang lain lah. Tak, kau Imam Mahdi sini. Dia dibai'ah dekat Mekah ni tu. Lepas tu siapa mengaku Imam Mahdi, bukan Imam Mahdi. Kan? Bukan mudah tau. Cuba bayangkan. Macam mana, saya pun pelik. Macam mana orang nak mengaku Imam Mahdi? Cuba bayangkan tugas Imam Mahdi apa? Dia kena menyeru seluruh kerajaan Islam untuk bersatu bawah dia. Mana kerajaan Islam nak? Saudi nak ke? Kan? Raja Jordan nak ke? Raja Maghribi nak ke? Kalau tak nak, dia kena perang. Tak pasal kan? Senang kan nak perang. Dan besok dah satukan semua negara Islam, dia kena bagi pula jemputan pada negara-negara bukan Islam. Kena bayar fidyah. Dia tak pasal Islam, bayar fidyah. Dah satukan negara Islam tu susah. Nak pergi jumpa pula si Trump tu yang bagi kau tunduk dekat aku, bayar fidyah. Ingat Trump nak ke? Bukan senang kerja dia tau. Sebab tu orang yang mengaku Imam Mahdi adalah orang yang saja nak pengaruh lah. Tak buat apa-apa pun dia. Imam Mahdi orang yang tak nak jadi Imam Mahdi pun. Aku tak nak. Kau Imam Mahdi? Tak nak. Aku baik kau. Tak nak. Lari dia. Kan? Tapi ketika itu akan ada panji-panji hitam daripada timur, daripada Khurasan datang yang bantu dia. Sebab dia bukan orang yang memang nak glamour, nak ni, tak. Dia memang tak nak. Kan? Siapa yang ngaku Imam Mahdi, itu bukan Imam Mahdi. Sampai dia kena bai'ah besok. Kan? Jadi dia dah satukan negara Islam, negara kafir pun bai'ah dekat dia. Dajjal pula keluar. Aduh kan. Dia kena lead sedang lawan Dajjal, kalah pula. Macam mana tu? Bukan senang tau. Orang. Dia orang. Satu. Dia Dajjal. Dia tentera dia ramai. Dia seorang dia Dajjal. Yang terikat dalam gua tu. Saya nak cerita sikit lah. Dulu dunia kita ni, sekarang kan saya sebut tadi kan,
oksigen kita 21% je. 79 lagi ada nitrogen. Kan kita di sedut ni sebenarnya 21% je oksigen. Okey. Habis itu kalau yang kita ke hospital tu kan, kita pegang tangan tu kan, 100% oksigen, 96%, itu saturation. Kita sedut 21% tu, mana 100% yang boleh kita cope kat badan kita tu. Kalau orang makin drop tinggal 60% tu kena masuk dalam terus ah. Kalau tidak dia tak boleh nak cope oksigen ni kan. Itu saturation. Mana 21% tu banyak kita boleh sedut lah. Bahasa mudah lah sedut kan. Tapi dulu oksigen pernah 35% kat dunia ni. Sebab tu dulu binatang besar boleh hidup. Kan? Jadi oksigen ni drop, binatang besar tak boleh hidup. Kalau dia terus drop, kita manusia pun tak boleh hidup. Kita boleh hidup 16% je. Kalau terus drop, semua je boleh hidup. Kan? Kita pun tak boleh hidup. Ataupun manusia akan berevolusi makin kecil badan. Kan? Sebab kita tak boleh hidup. Kita boleh 16% je, 20%. Dulu pernah 35%. Okey. Apa akan jadi pada dunia ni? Wallahu alam. Tapi kalau saya bacakan dengan ilmu gases ilmu ni, mungkin juga sama ada oksigen akan naik balik. Sebab tu nanti binatang besar akan tiba-tiba boleh hidup balik. Dabah, Ya'jud dan Ma'jud, Dajjal tu sendiri. Dan oksigen ni gas yang mudah terbakar. Sebab tu berlaku banyak api-api yang besar pada akhir zaman. Mungkin oksigen akan naik balik. Kita tak tahu, Allah alam. Itu tak tahu. Okey, dekat hadis biasa dengar tak? Besok akhir zaman umat Islam ni Allah Subhanahu Wa Taala takkan bagi dia rasa mati pada hari kiamat ya. Dah akan datang satu angin merah. Angin merah tu orang Islam sedut kan, dan semua orang Islam akan mati. Orang Islam dia akan mati. Kan? Orang Islam je. Islam ya. Setakat ini kalau dalam kimia punya table tu, gases yang berwarna merah adalah neon. Ataupun mungkin ada gas yang kita tak tahu lagi. Neon warna merah. Adakah neon besok kita akan sedut? Tapi kalau neon, kenapa umat Islam seorang meninggal Mungkin wallahu alam. Saya kalau baca benda tu kan memang saya suka kaji dengan gas kan. Sebagai contoh macam ni lah, satu contoh saya cerita pasal gas. Ni iklan tau, iklan. Sebelum kat tanya dia. Kita perlu oksigen kan? Kita tak boleh hidup tanpa oksigen. Tapi oksigen ni adalah gas yang agresif. Kalau anda pasal gas tu, besi boleh karat. Oksigen kita perlu, tapi oksigen buatkan kita punya badan ni tool. Kita punya badan ni tool. Kita ni oksigen dia kita perlu, tapi dia buatkan kita jadi tool. Tu kita jadi tool. Sebab tu kalau tak nak tu, makanlah antioksidan. Benda-benda yang membuatkan kita aging proses tu kurang. Maknanya dia buatkan kita jadi tool. Okey. Ketika zaman Nabi Sulaiman AS, satu hari Nabi Sulaiman ni tarikh dia 950 tahun sebelum Masihi tau. 950 tahun sebelum Masihi. Dia berjalan dekat laut, dia nampak satu benda bercahaya. Jadi dia pun cakap, siapa yang boleh ambil tu? Jin dalam tak boleh. Jin kedua tak boleh, jin ketiga tak boleh. Kemudian manusia. Ja'a rajulun atahullahu ilma. Allah bagi ilmu, terjun. Maknanya manusia dah diving pada zaman Nabi Sulaiman lagi. Bawa angkat, ada satu kapsul. Nabi Sulaiman kata, apa benda ni? Nabi Sulaiman zikir, kapsul tu terbuka. Buka-buka, Nabi Sulaiman tu ada orang. Nabi Sulaiman tanya dia, kau ni siapa? Orang tu tanya balik, kau siapa? Nabi Sulaiman dia raja, takkan tak kenal kan? Dan Nabi Sulaiman faham, ini bukan zaman aku ni. Nabi Sulaiman tanya, engkau zaman Nabi siapa? Dia kata, aku zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim 1800 tahun sebelum Masihi. 1800 Masihi Nabi Sulaiman 950 tahun Masihi. Mana lebih kurang 800 tahun 800 tahun. Apa hal yang kau boleh diam ni? Tak senang faham punya bahasa Kenapa kau diam ni? Dia kata, aku ni sebenarnya orang yang sangat taat pada mak ayah aku. Sebelum ayah aku meninggal, dia doakan aku. So jadi ketika mak ayah dah meninggal, dan antara doa spesifik dia, hindarkanlah aku daripada gangguan syaitan ni. Lepas mak ayah meninggal, aku pun sedih sangat. Aku jalan tepi laut, aku nampak satu kapsul, aku pun masuk. Masuk aku pun tak tahu kat mana. Tapi aku rasa dalam tu luas, aku boleh jalan ke sana kemari, Allah bagi rezeki. Aku beribadah aja. Umur dia 800 tahun kan? Umur dia 800 tahun.
850 tahun lah waktu tu kan. Jadi Nabi Sulaiman kata, okey kalau macam tu, masuk balik aku letak kau balik dalam dah. Maknanya umur dia 850 tahun kan. Soalannya, apa gas dia sedut sampai dia boleh hidup 800 tahun? Sebab manusia kalau sedut oksigen, dia akan tua. Itu kajian gases. So kita kalau tahu gases besok, siapa boleh kaji depan saya ahli kimia? Apa gas dia sedut sampai dia tak tua. Sebab kita manusia makin lama, zaman Nabi Musa pun 100 tahun lebih, 200 tahun, ini kurang itu je. Kita pun lebih kurang 60, 70 kan. PM kita je 90 lebih kan. Maknanya apa gas dia sedut saya betul. Aging process tu. Okey, tajuklah itu iklannya. Okey. Ya, soalan lah, sila. Umur. Tahun. Sekarang ni sampai 74-80 kan. Satu lagi ada apa badan. Zaman Nabi Adam. Ya, 60 hasta. Sekarang apa ni? Okey. Last kali orang umur panjang zaman Nabi Nuh AS. 1000 tahun, 1500 tahun. Nabi Nuh seru dalam surah Nuh 950 tahun. Lepas zaman Nabi Nuh, dia macam dark age tau. Orang tak tahu sejarah. Yang ada catatan balik Fir'aun Khufu lah. 2300 tahun sebelum Masihi. Maknanya waktu tu badan dah kecil lah sebenarnya. Jadi dalam sekitar 4000 tahun tu apa yang jadi tak ada catatan. Apa yang jadi wallahu alam, tak jadi. Jadi maknanya last kali badan besar dan umur panjang adalah zaman Nabi Nuh alaihi salam. Jadi apa jadi nantilah kalau siapa boleh baca, beli buku baca yang kajian terkini memang best. Kita akan nampak manusia punya sejarah kan. Masya-Allah kan. Masya-Allah. Okey, ada sisi soalan? Saya baca. Dia kata Yaqub dan Ma'qub pun turunan Nabi Nuh. Ya? Dia kata anak Sam. Daripada Nabi Nuh AS. Maknanya benda-benda besar tu semua macam hibernate tau. Hibernate maknanya dormant. Dan nanti dia akan hidup balik. Soalannya macam mana boleh hidup balik? Pada saya salah satu yang boleh hidupkan balik oksigen lah, kadar oksigen. Mungkin dia tak boleh nak hidup pada badan besar, 21% tak cukup untuk dia hidup. Jadi dia hibernate ataupun dia dormant. Okey. Siapa? Kajian ni dia boleh tak berubah-ubah muka dia macam ni? Dia boleh ubah orang lain kan? Dia sendiri tu boleh berubah. Tak. Kalau ikut dalam hadis Nabi, itulah muka dia. Orang mengenal mata dia bukan mata satu tau. Mata dia cemer satu dan dahi dia ada tulis kafir. Kafara dia ada tulis. Kan? Kafir. Tapi macam mana orang perempuan boleh bukan orang perempuan, orang lelaki. Siapa orang perempuan kan? Okey, macam saya kata tadi lah. Sebab tu antara fitnah ni maksudnya apa? Fitnah maksud tarikan. Cuba kita bayangkan bukan mudah tau. Dia datang kat kita, dia kata kesian awak ni kan nampak tua kan. Saya jadi awak macam 17 tahun nak tak sihat. Kan? Bukan mudah tau. Kalau kita waktu tu ada, bukan mudah sebenarnya. Hanya iman yang Allah lindung saja. Kalau tak, kan? Dia datang kat kita kan, pakcik, apa bertongkat ni pakcik? Tak macho lah pakcik, kata kan. Saya jadikan pakcik lutut macam 17 tahun nak tak? Kita pun mestilah. Ubat hilang semua kan. Sehat, kencing manis, darah tinggi semua hilang kan. Gaut semua hilang. Kan? Pakcik suka makan udang tapi gaut tak apa pakcik. Saya hilangkan gaut pakcik. Kan? Bukan mudah tau. Lepas tu nanti saya ajak doa dia. Tapi dia bukan mudah punya. Kita dengar macam senang tapi bukan mudah. Dajjal. Tak disebut berapa kaki, tapi Tamim Ad-Dari menyatakan memang orang yang besar. Orang besar ni zaman Nabi Nuh je orang besar. Last orang besar ni zaman Nabi Nuh. Okey. Rangka orang dulu kan.
Saya macam itulah. Dia usaha. Ada satu filem yang orang Yahudi nak buat tentang Dajjal. Yang tu filem tu ikut Mas Hayah. Saya tak tengok filem tu lagi, tapi saya baca dia punya review. Dia dia cerita Mas Hayah tu memang apa yang Yahudi tunggu-tunggu. Dan Mas Hayah tu adalah Dajjal bagi dia tu. Okey, saya tangguh dulu, nanti saya study dulu. Saya dengar filem tu tapi ramai orang tanya, tapi saya tak study betul. Saya tak tahu apa kandungan cerita tu. Tapi memang ada cerita nak keluar Mas Hayah tajuk dia. Mas Hayah tu Al-Masih lah, Al-Masih Dajjal. Ajar. Okey, tajuk last. Maka Nabi pun ajar, Nabi kata apa? Okey, berdoalah idza faragha ahadukum min tashadduhul akhir. Kalau kamu habis tahiyat akhir, dah baca tahiyat akhir, maka mintalah doa. Minta doa. Okey, versi doa ni banyak, tapi yang penting 4 benda. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnati mahya wal mamat amfatil masih dajjal. Versi dia banyak, tapi poin dia 4 benda. Minta Allah lindung daripada neraka, daripada azab kubur, daripada fitnah hidup dan mati, daripada fitnah dajjal. 4 benda ni. Versi dia banyak. So jadi nanti jumpa ustaz-ustaz kita, belajar, minta doa. Ataupun saya rasa kalau kita Google pun, maksudnya akan nampak, boleh baca, boleh hafal. Boleh hafal benda tu. Kalau susah nak hafal, maklumlah ustaz, komputer lama lah ustaz, kan. Bahasa Melayu pun tak apa, tapi bahasa Melayu dalam hati. Janganlah pakai mulut kalau mulut batal. Jangan ya Allah dajjal hindakal ya Allah. Batal sembahyang kita. Sembahyang kita batal. Okey, so maksudnya kalau tak hafal kan, jangan rusing, tak hafal kan. Dalam Melayu tak boleh. Ya Allah, hindar aku daripada fitnah dajjal. Kan? Okey. Itu amalan yang pertama. Amalan yang kedua. Yang keduanya baca surah Kahfi. Surah Kahfi itu panjang tau. Ayat 1 sampai 10. Ayat 1 sampai 10 ni baca. Paling kurang seminggu sekali baca. Paling kurang. Alah ustaz, tak hafal ustaz. Okay. Faham? Maklumlah komputer dah lama. Kita faham. Kita ada telefon, boleh ambil gambar kan? Letak kat dalam kita punya picture tu. Ambil lah. Kan? Maknanya ambil gambar, letak dalam telefon. Kalau 1 sampai 10 tu dia satu muka surat suku sikit je. Maknanya baca. Kan? Dan dia adalah ayat yang getaran-getaran ayat itu menakutkan Dajjal. Dajjal tak berani dekat. Kan? Kita tak boleh cakap, pergi kau laknatullah, pergi kau. Dia takkan pergi. Dia kena baca surah Kahfi ayat 1 sampai 10. Kan? So kalau kita bebel dia takkan pergi benda tu. So itu amalan. Benda ni simple aja. Tapi nak amal susah. Sebab apa? Syaitan akan lupakan kita. Sebab syaitan dia tak mahu kita ingat benda ni. So jadi maknanya biar kita ingat lah. Dia benda ni mudah je, dia pendek je. Yang start lepas akhir solat tu, itu 4 rangkap je. Kalau tak dalam hati pun boleh. Surah Kahfi tu, dia tak boleh nak baca dalam hati kan. Macam sebab dia bahasa Arab. Kalau kita boleh baca, kita baca. Okay? Tapi percayalah. Depan saya ni lebih kurang dalam 100 lebih kan. Percayalah. Bulan depan kalau saya datang balik, saya ingat yang ngamal mungkin 10% je. Sebab apa? Syaitan akan cuba lupakan kita. Dia tak nak kita amal. Sebab kalau kita amal benda tu, kita akan terlepas. Getaran bacaan tu menyebabkan Dajjal tak berani dekat. Tak dekat, kita selamatlah. Kan? Percayalah. So jadi balik nanti bercita-cita, aku nak amal ni. Jangan pula, aku nak amal ni. Kembang-kembang hidung ni kan. Buat apa nota besar-besar. Berkuat kuasa bulan depan. Oh memang tak amal. Memang tak amal lah kita. Ya. Macam mana?
Penat eh? Aduh. Okey. Okey. Dia sebenarnya gini. Cerita tu memang besar. Contoh ginilah. Katakan hari ni kan. Bukan kalau benda macam tu pun kita kan hidup kat dunia kan. Kejap-kejap hujan lebat banjir, dah kena nak pindah rumah, kejap-kejap nanti angin kuat, tanggallah bumbung pula. Memang letih lah kiranya ceritanya manusia. Panas sangat kan, aircon rosak lah, apa maknanya kat Australia terbakar pula hutan. Tapi sebenarnya dalam bab benda-benda yang rohani ni dia simple je kan. Macam contoh banjir, kita banyak kos tau. Banjir kena ada lori nak pindah, kena ada boat lah, kena apa. Benda Dajjal ni amalan dia. Tapi benda tu lah yang lagi berat sebenarnya. Benda tu lagi berat daripada kita menyediakan lori. Lagi berat sebenarnya. Dan syaitan ni dia akan lupakan kita, tu je. So kena ingatkan diri, ingatkan biar kita amal. Dua benda tu je. Simple je. Sembayang dah kita. Cuma lepas tayat akhir baca benda tu. Cuma surah Kahfi. Saya tak sebut ataupun taklah maksudnya okey, tuan-tuan, untuk selamat daripada Dajjal kita baca surah Kahfi 1 sampai 10 1000 kali sehari. Tak pakai macam tu. At least seminggu sekali. Dia tak banyak. At least seminggu sekali. Paling kurang seminggu sekali. Hari-hari boleh tak lagi baguslah. At least seminggu sekali. Paling kurang. Kan? Taklah 1000 kali. Oh, mana nak amal 1000 kali kan. Okey.